dirikan solat dalam keadaan khusyuk, minta dengan Allah Ta'ala. Pada masa yang sama dia minta juga kita ni mengekalkannya, minta supaya Allah Ta'ala bagi ruang pada kita istiqamah mendirikan solat. Dalam kaedah macam mana? Bila selesai satu sembahyang, ingin mengerjakan sembahyang yang lain pula. Dia jadi macam tu, duk teringat nak dirikan solat. Kalau nisbah pada duk ulang alik masjid, daripada satu waktu balik sekejap, hati tu duk teringat je kat masjid. Dia tahu dah waktu solat dah hari-hari tu, dia tahu pukul berapa, tuan-tuan. Dia tahu dalam kepala dia. Kerja ulang alik ke masjid tu dah jadi kebiasaan bagi diri dia. Kalau tak terlepas, dia rasa ada benda tak betul. Dah menyesal pada diri dia, tuan-tuan. Jangan tak pergi solat jemaah tak rasa benda. Bukan kata tak solat jemaah, tak solat pun tak rasa benda. Ni penat kalau macam tu, tuan-tuan. Kita ni orang yang jaga solat, tuan-tuan. Daripada satu waktu ke satu waktu tu biar kita dalam kepala kita, tuan-tuan. Kita masuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi cerita ada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang mana pada hari tersebut tak ada bayangan lain, tak ada bayangan lain, naungan lain kecuali bayangan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ni? Orang-orang terpilih. Ada berapa golongan? Ada 7 semua. Salah satu daripada 7 iaitu rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang laki-laki yang mana hatinya terpaut dengan masjid, dengan rumah Allah, tempat rokok sujud pada Allah. Dia mari hadir waktu zuhur, dia balik sekejap, hati tu nak pergi lagi. Duk teringat nak pergi lagi. Setengah jam sebelum masuk waktu asar, dia dah siap dah. Siap dengan mandi-manda, ambil wuduk, pakaian semua sekali, dah berjalan pergi. Orang dia sampai tengok-tengok orang baru azan, tuan-tuan, ketika tu. Ni betul-betul, tuan-tuan. Ataupun orang azan tengok-tengok dia dalam sah dah dia. Ni hebat, tuan-tuan, kalau macam tu. Kalau macam tu. Paling-paling kurang kalau tak boleh buat macam tu, tak apa kita, tuan-tuan. Macam mana? Paling-paling kurang kita boleh berhenti gerak kerja dunia, urusan dunia kita bila mana dengar laungan azan. Okey dah tu. Berhenti, tinggal urusan dunia, pergi mana? Sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat, alah yang azan tu, Allah Pak Haji sebelah rumah aku tu, dia dulu pun lebih kurang juga tu, hari ni tu lagu tu. Jangan kita fikir individu. Jangan kita fikir muazzin yang laungkan azan. Kita fikir di sebalik laungan azan, kalimah tu selaras satu dunia. Daripada dulu sampai hari ni sebagai syiar Islam. Seruan tersebut seruan ke arah rokok dan sujud pada Allah, ke arah mengagungkan Allah. Maknanya kalau kita tak sahut seruan tersebut, seolah-olah urusan dunia kita lebih besar daripada memperhambakan diri pada Allah, rokok sujud pada Allah. Seolah-olah macam tu. Paling kurang kita kena macam tu. Paling kurang tu label lah sekali tu dalam bab ni. Kita boleh tinggal urusan dunia, siap-siap, paling-paling tak ada, kita dapat datang-datang, orang nak bagi salam dah, kita Allahu Akbar, duduk sekejap baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu imam pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita dapat benda, kita dapat ekor lah kita. Tak apa. Ada bahagian juga, tuan-tuan, daripada kita kat rumah pun solat juga, kita buat helah. Kat rumah pun solat juga, kita bukan tak solat pun. Ataupun ada orang berhelah, muda-muda ni masa ni lah nak suka-suka, masa ni lah nak seronok-seronok. Dia fikir macam tu. Banyak jenis ni, tuan-tuan. Banyak hak jenis macam ni. Hak jenis nak suka-suka, nak seronok-seronok, nak layan nafsu ni jenis ramai. Saya mai rasa duka cita, tuan-tuan. Bukan duka cita benda, nak menyalahkan diri sendiri. Mari nak menyalahkan diri sendiri, tuan-tuan. Kemungkinan gerak kerja kita ni belum mantap lagi, tuan-tuan. Banyak lagi kelemahan-kelemahan kita. Mari rasa macam mana? Saya bila mana pergi hantar anak sekolah, tuan-tuan. Di sekolah pasti, tuan-tuan. Saya ada 2 orang anak hak dah sekolah. Seorang tu darjah 1 di sekolah ilmi, darjah 1. Lepas tu pasti darjah pula dah.
4 tahun. Dia nak sekolah dah. Bangun pagi menangis. Nak pergi mana? Nak pergi sekolah. Kata nak sekolah budak ni kata ni. Bangun pagi mandi-mandi nak cari beg sekolah, buku nak pergi sekolah. Kita belum daftar lagi. Alah sekali fikir-fikir nak sekolah ni pergi tanya tu sekolah. Ada tak ruang untuk 4 tahun? Pokoknya ada dah. Pergi-pergi kita terserempak dengan macam-macam tuan-tuan. Anak ni tuan-tuan bila mana nak pergi hantar sekolah pasti tuan-tuan pakai tutup aurat elok, sejuk mata hati kita. Sejuk hati tuan-tuan tengok anak-anak ni tuan-tuan. Sejuk hati kita tuan dengan tutup aurat, dengan pakaian yang labu, sejuk hati. Tapi tengok mak ayah pula tuan-tuan, Allahu akbar, duka cita tuan-tuan. Tengok mak ayah pula tuan-tuan dengan pakai skirt pun ada pergi hantar anak mengaji sekolah pasti tuan-tuan. Naik motor nampak betih tuan-tuan, nampak lutut pun ada tuan-tuan. Ni. Nak pergi hantar anak dalam raga motor tu. Ni pakai tudung ni. Dengan stokingnya pakai tudung siap lengkap tutup aurat. Tengok-tengok mak hak nak pergi hantar. Tudung pun tak pakai tuan-tuan. Rambut tuan-tuan tak tahu baru bangun tidur ke macam mana. Wallahu a'lam. Saya balik kat rumah tuan-tuan mari rasa Allah duka cita kita tuan-tuan. Takut-takut kita tetap dipersalahkan oleh Allah Ta'ala kerana tuan-tuan dakwah kita tak sampai kepada golongan-golongan ini. Walaupun sedikit kesedaran dah ada tuan-tuan, dia pergi hantar anak ke sekolah pasti bagus. Dia tak pergi hantar tadika kemas, bagus juga tadika kemas tuan-tuan. Tetapi dia pilih sekolah pasti, bagus, terbaik dah. Tapi malangnya pada hari ini tuan-tuan, dia nak anak dia faham Islam, tapi mak ayah sedikit pun tak ada usaha tuan-tuan untuk nak bina Islam dalam diri sendiri. Tuan-tuan, di sekolah ni tuan-tuan step kedua dah. Step pertama didikan anak-anak kat mana? Di rumah tuan-tuan. Bina Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita tuan-tuan. Situ dulu tuan-tuan. Kalau situ tak boleh nak bina, susah tuan-tuan. Kadang-kadang saya tuan-tuan, pagi-pagi tuan-tuan, sekarang subuh lambat kan? Pukul 6, 10, pukul 6, 8 minit. Orang azan saya pun keluar. Pergi mana? Nak pergi kosas. Tak kira lah time kita bertugas ke tak bertugas ke dah jadi. Kebiasaan pada kita dah. Nak pergi solat mana? Nak pergi solat masjid. Hak tak bertugas pun tak nak pergi solat ke, takut-takut imam bertugas terbabah ke, syahid ke macam mana, kita kena pergi ke. Lebih-lebih lagi kita imam satu masjid tuan-tuan. Orang tak nampak imam lain tuan-tuan. Dia nampak siapa? Dia nampak imam satu tuan-tuan. Silap ke betul ke, orang nampak kita tuan-tuan. Kalau buat betul pun orang kata bagus tak. Kalau tak betul, apalah ustaz ni, dia tak nampak dua orang imam lagi ada tuan-tuan. Dia nampak kita. Kata penat juga macam ni masyarakat kita ni. Lalas sekali saya pergi tuan-tuan, kita terserempak dengan macam-macam orang tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di perhentian bah, muazzin tak habis azan lagi, penuh dah tempat tunggu bah tu. Tuan-tuan, tu. Sekali-sekala tuan-tuan, tuan ronda sikit. Waktu subuh. Ke mana saya tunjuk ni? Sana. Ke bawah sana tuan-tuan. Tu bawah tu. Tuan-tuan pergi tengok waktu subuh berapa orang hak duk tunggu bah situ tuan-tuan. Waktu subuh, muazzin tak habis azan lagi dah. Macam tu tunggu bah tuan-tuan. Agak-agak dia solat kat mana tuan-tuan? Kita baik sangka kemungkinan habis azan dia bentang sejadah depan tu kot. Kemungkinan tuan-tuan dia solat atas bah kot. Kemungkinan dia solat tempat kerja. Pada saya tuan-tuan, kalau nak solat tempat kerja tuan-tuan, agak-agak pukul apa sampai tu? 7.30 paling awal. Betul tak? Paling awal 7.30 tuan-tuan. Tu. Kita anggap hari ni dunia kita segala-gala tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang tidak mementingkan hubungan dengan Allah, rezeki tak pernah cukup. Betul tak? Tak pernah cukup. Dapat banyak, habis banyak. Dapat sikit, lebih lagi lah, tak pernah cukup. Tapi bila mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala jadi terbantu macam tu, tertumpukan dengan dunia semata-mata, akhirat ni sampingan bagi kita. Lalas sekali kita hidup dalam keadaan diangkat berkat. Berkat umur kita tak ada tuan-tuan. Lalas sekali hidup tertekan. Macam tu jadi tuan-tuan. Tak pernah cukup. Mari rasa duduk juga. Nak buat macam mana lagi ni kata ni. Sebab tu saya minta kerjasama sahabat-sahabat daripada jemaah tabligh. Giatkan lagi gerak kerja kita. Dakwah rumah ke rumah. Dia buat usaha benda dia panggil. Petang-petang tu. Ji, panggil benda. Gosh, hak petang-petang. Bagus je buat. Teruskan. Pergi rumah-rumah. Ketuk pintu rumah orang, bagi salam. Tak jawab, tak apa. Kita tak goncang. Apa tu? Tak goncang gig, tak apa.
Sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh insya-Allah beretika tuan-tuan. Dia pergi salam orang tak jawab. Bagi salam berapa kali? 3 kali. Tak jawab, tinggallah. Kita husnuzan tuan rumah duk buat benda. Kemungkinan tertidur ke, kemungkinan macam-macam kemungkinan. Maknanya dia bukan tolak dakwah kita. Kita husnuzan maksud tu. Giatkan lagi tuan-tuan. Pasal saya fikir saya tak mampu nak pergi rumah ke rumah. Rasa-rasa buat hari ni tak mampu lagi tuan-tuan. Nak pergi dakwah rumah-rumah, nak pergi tazkirah ringkas rumah-rumah tak mampu lagi tuan-tuan. Terasa berdosa lagi tuan-tuan hari ni. Pasal ramai lagi hak tak solat kita ni tuan-tuan. Hak hantar sekolah agama pun mak ayah tengok macam itulah tuan-tuan lah. Kita ambil mudah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat kita. Hari ni duk bangga anak dapat SPM 10A, seronok mak ayah tuan-tuan. 12A seronok habis tuan-tuan. Masuk Facebook, masuk surat khabar macam-macam tuan-tuan. Kejayaan yang sebenar tuan-tuan bukan dengan sebab segulung CG, segulung diploma dan ijazah tuan-tuan. Kalau dapat 10A sekalipun ataupun beberapa A sekalipun tuan-tuan, kalau solat tuan-tuan tak didirikan, apa erti tuan-tuan? Kalau suruh baca Quran pun entah ke mana tuan-tuan, tu bukan kejayaan yang sebenar tuan-tuan. Kejayaan yang sebenar tuan-tuan di samping CJ tadi, solat 5 waktu jaga. Ni tuan-tuan. Hubungan dengan mak ayah tuan-tuan, dia tahu hormat orang tua, dia tahu hormat guru-guru. Dia boleh baca Quran, dia berjaya akademik, agama tidak diketepikan. Kita nak macam tu tuan-tuan. Ni berjaya dalam bab agama. Berjaya dalam bab akademik, tengok-tengok solat pun tidak tuan-tuan. Bas sekolah pergi ambil anak sekolah pukul apa tuan-tuan? Dia serempak dengan saya nak pergi semayang subuh tuan-tuan. Dia pergi ambil dah. Dohon. Aduh kacau kata. Tuan rumah duduk tengah nak solat kan nak benda di dohon dah. Kata penat macam ni. Kemungkinan sekolah ni jauh. Dia pergi hon dah tuan-tuan. Bas sekolah. Kata biar betul ni macam ni kata. Nak bina peribadi Muslim macam mana kalau nak solat pun tak sempat tuan-tuan. Nak solat pun tak sempat. Kalau kita berjaya dalam keadaan tak solat tuan-tuan, lebih baik kita tak berjaya dengan urusan dunia kita. Dalam keadaan kita tidak, dalam keadaan tak solat, lebih baik tak payah dapat 10A. Lebih baik tak payah. Kerana apa? Kerana kejayaan sebenar kita tuan-tuan, Allah Taala hantar ke dunia ni tuan-tuan li ta'abbudillah. Hak tu hak sebenar-benar tuan, kerana memperhambakan diri pada Allah. Hak urusan semasa hari ni tuan-tuan, hak tu sampingan nak berjaya dunia. Tetapi jangan sampai berjaya dunia kita ketepikan kejayaan yang abadi kita di akhirat nanti. Jangan sampai benda ni topik biasa, ni topik utama tuan-tuan. Habis masa dah. Sikit lagi, pukul 9 berhenti. Pukul 9 dah ni. Nak berhenti kalau macam tu. Sikit lagi. Maknanya tuan-tuan kita kena teruskan supaya paling-paling kurang istiqamah kita ni tuan-tuan masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang lelaki ataupun muslimah pun segala sekali lah, kalau perjalanan dia datang surau masjid tidak menimbulkan fitnah, dipersilakan, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi malam-malam hak ada kuliah, hak ada tazkirah dan seumpamanya, boleh datang, tak ada masalah. Kerana apa? Kalau dia kata, "Alah ustaz, muslimat masjid dia kat rumah." Betul. Tapi tuan-tuan, kalau datang surau kita kata fitnah, banyak lagi tempat lain hak kita nak boleh timbulkan fitnah. Betul tak? Tolak troli pergi Jayang, pergi Kafur tuan-tuan, hak tu lebih datang fitnah. Kita datang sini tuan-tuan dalam keadaan tutup aurat elok tuan-tuan, insya-Allah jauh daripada fitnah tuan-tuan. Lebih lagi kita datang dengan mahram kita, dengan suami kita, dengan anak laki kita, tak ada masalah. Jangan kita buat helah untuk tidak bersama-sama menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya biar kita masuk dalam golongan duduk dalam golongan VIP syurga nanti tuan-tuan. Kerana sebab apa? Dengan sebab ulang-alik ke masjid tuan-tuan. Nak macam tu. Dengan cara itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh sekalian hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya, dan dengan itulah Allah Ta'ala menyifatkan mereka dengan firman-Nya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang 5 waktu
dan sembahyang wusta serta dirikanlah dengan penuh taat untuk Allah. Maknanya ni antara dalil hak Allah Taala suruh jaga solat 5 waktu dan secara khususnya solat benda solat wusta. Solat benda solat wusta ni mengikut pendapat yang paling kuatlah dalam menghuraikan ayat ini tuan-tuan, solat wusta ni solat fardu asar. Huraian perinci tuan-tuan kita cerita bulan depan. Saya nak sentuh sikit apa saya janjikan bulan lepas, nak cerita berkaitan dengan satu hadis yang saya baca penutup kuliah bulan lepas iaitu hadis berkaitan dengan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Hadis ni kan saya cerita bulan lepas penutup. Saya pun tak ingat dah, sahabat ni bagi tahu. Pasal dia tanda kot. Hadis ni Nabi bagi tahu pada kita barang siapa yang tinggal solat. Dia tak solat dalam keadaan mana? Dalam keadaan sengaja-sengaja. Sengaja tak nak solat. Badan sihat, makan selera, tidur lena tapi solat. Solat tak nak solat. Pelik. Nikmat Allah Taala melimpah ruah. Umur panjang Allah Taala bagi, tiba-tiba tak nak solat. Nabi kata man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan solat dalam keadaan sengaja, dia tak solat dalam keadaan sengaja, faqad kafara jihara, maka kafir dia dalam keadaan terang-terangan. Tu zahir zahir hadis, terjemahan hadis. Penafsiran, dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, tinggal solat dalam keadaan sengaja. Memang sengaja. Tapi i'tiqad masih ada. Dia kata solat ni wajib, cuma malah solat. Solat tu wajib. Dia tahu dia Muslim. Dalam IC dia tulis Islam. Dalam surat beranak dia tulis Islam. Agama persekutuan dia pun Islam. Tiba-tiba dengan sebab mesyuarat, dia pun tak mendirikan solat. Dia tahu solat tu wajib tapi tak solat. Maka orang macam ni tak jatuh kafir dalam bab ni, tuan-tuan. Dia masuk dalam bab mana? Kufur sini tuan-tuan, masuk dalam bab kufur nikmat dia panggil. Dia masuk dalam bab fasik, dosa besar. Tinggal solat ni dosa besar, tapi akidah masih ada tak? Akidah masih ada dalam bab ni. Dengan sebab benda, dia tinggal solat dalam keadaan akidahnya, pegangan solat tadi ialah masih lagi wajib pada diri dia, maka dia kena taubat dan qada solat. Taubat dan qada solat. Lepas tu kalau tak buat macam tu, pihak pemerintah kena ambil peranan. Macam mana? Kena nasihat. Panggil nasihat sampai satu masa tak makan saman. Dah bertahun-tahun nasihat, tengok-tengok tak nak solat. Dia kata solat wajib, tapi dia tak nak solat. Hak dia solat bila? Hari raya je dia solat. Hak lain, hak hari raya tu sunat. Hak ni hak fardu 5 waktu tak solat. Wajib tak? Wajib, tapi tak nak solat. Last sekali pemimpin pemerintah yang memerintah kena buat macam mana? Kena hukum bunuh orang macam ni, tuan-tuan. Walaupun i'tikadnya masih lagi solat tu ialah wajib, last sekali selepas dah dinasihat, dah habis dah cara, tuan-tuan. Ada step seterusnya, penjara lah. Tengok-tengok tak taubat juga, tak balik pakai jalan juga. Last sekali kena hukum pancung, tuan-tuan. Matikan dia, tuan-tuan. Kena bunuh dia, tuan-tuan. Bunuh, lepas tu buat macam mana? Bunuh, dah mati dah dia ni, dia buat macam mana? Mati ni boleh huruh macam biasa. Boleh huruh macam biasa, pasal dia mati Islam ke mati kafir tu? Mati Islam, tuan-tuan. Uruh macam biasa, mandi, kafan, lepas tu solat dan kebumikan di perkuburan Islam. Apa? Okey, hak tu pertama. Tak solat ke tu? Tapi masih lagi diuruh macam biasa. Okey, step yang kedua, penafsiran kedua, iaitu orang yang tak solat dalam keadaan i'tikadnya solat itu tak wajib pada diri dia. Pasal apa tak solat? Ya Islam tapi tak nak solat. Pasal apa tak solat? Dia kata solat tak wajib pada aku, kata. Wajib pada orang lain, tak wajib pada dia. Sedangkan asas kita nak membezakan antara Islam dengan kafir, antaranya solat. Tiba-tiba dia nafikan kewajipan solat. Pihak pemerintah kena ambil peranan nasihat. Nasihat di samping tu kena penjara lah, tuan-tuan, bagi amaran supaya dia balik pangkal jalan, mengucap 2 kalimah syahadah dan terus mendirikan solat macam biasa.
Kena mengucap balik dalam bab ni. Pasal rosak akidah. Dah habis dah. Habis cara. Penjara dah. Nasihat dah. Last sekali. Kena buat macam mana? Kena bunuh. Kena bunuh juga. Dah mati dah, buat macam mana? Mati tuan-tuan tak payah urus seperti mana kita urus. Kita urus sahabat-sahabat Muslim kita tuan-tuan. Tak payah kita mandikan dia. Tak payah kafankan dia. Tak payah solatkan dia. Dan tak payah dikebumikan di perkuburan Islam. Pasal dia mati kufur ketika itu. Boleh beza? Itu kedudukan solat. Kecil ke besar solat ni? Besar tuan-tuan. Sampai ia merupakan satu tahap pembeza utama antara Muslim dengan kufar. Sebab tu kita kena berhati-hatilah dalam menguruskan kehidupan kita. Pastikan kita ni ambil penting, ambil ihtimam sungguh-sungguh dalam bab solat tuan-tuan. Diri kita, orang-orang bawah jagaan kita, anak kita, isteri kita, pastikan mereka ni berjaya dunia, berjaya juga akhirat. Ataupun jangan sampai satu tahap dia berjaya dunia, dia memfitnahkan kita di akhirat. Dengan sebab benda? Dengan sebab kita ulang-alik masjid, surau berjemaah, tapi anak kita tak solat. Fitnah tak? Fitnah di akhirat tuan-tuan. Di samping kita solat berjemaah di surau masjid, pastikan anak-anak kita tuan-tuan kita ajar dengan kaedah Islam, kaedah yang ditinggalkan pada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berjaya dunia akhirat tuan-tuan. Dua-dua berjaya tuan-tuan kita nak. Jadi ayat berkaitan dengan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin kita bincang di pertemuan kita bulan depan insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.